mukanya ketika mana sedang haram dan dia mati. Yang keenam, yahrumu kitabatu syai'in minal Qur'an 'alal kafan. Haram kita tulis sesuatu di atas kafan daripada Al-Quran. Jadi bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dengan pen, dengan marker kita tulis atas kafan, haram. Atau atas badan mayat. Contoh, kononnya nak bagi syafaat lah. Mati-mati, malaikat tengok ada ayat Quran tak jadi nak buka. Contohlah. Haram. Sebab apa? Sebab si mayat tu akan keluar. Dia punya darah, lepas tu najis, dia dah hancur lah, nanah. Jadi benda tu kena dengan Al-Quran, jadi diharamkan. Ta'ziman li sya'ril Quran. Yukrahu i'tiqadu kafanin illa idza kana min athari ahadis salihin. Makruh kita simpan kafan. Contoh kita tengok, aku ni tak lama dah. Dan lah 2 tahun lagi. Nak mati dah. Jadi kita beli kafan siap-siap kat rumah. Makruh. Makruh. Boleh jadi makruh sebabnya ialah menyebabkan kita rasa jadi lemah untuk hidup, jadi tak semangat. Tak, jadi makruh. Kecuali kalau kain itu daripada orang soleh. Contoh kita pergi jumpa Tok Wali mana, bukan daripada Ustaz Solah, daripada orang soleh, orang yang baik. Tak, dia bagi kain hadiah. Kita pun niatkan kain itu untuk kafan kita. Itu tidak ada masalah. Kita simpanlah. Pesan anak-anak mati nanti penuh kafan ayah dengan kain ini. Tidak ada masalah kalau kain itu daripada kesan-kesan orang yang soleh. Kerana hadiah daripada orang yang baik-baik. Ataupun daripada harta yang yakin halal satu batu. Daripada harta yang yakin halal satu batu, kita beli, kita simpan, ada masalah. Mas'alatu hamlil mayit. Yang terakhir mengenai bab kita pikul mayat. Baca laju-laju. Dia sebut sebelum ni wajib atas mayat 5 perkara. Pertama, mandi. Kedua, kafan. Tak. Lepas kafan, solat lah. Lepas solat kita bawa si mayat ke kubur. Jadi dibincang sedikit sebanyak mengenai bab bawa si mayat. Wajib tu. Jadi 5/4. Yang pertama, wajib kita bawa si mayat ke kubur lah. Sebab nak tanam. Tak bawa lagu mana nak tanam. Bawa dengan apa cara sekalipun, selagi mana tidak menghina si mayat. Tak. Naik motor ke, naik kereta ke, naik van ke, selagi mana tidak nampak hina si mayat. Contoh kita ambil apa tu? Kan kita buat kebun. Kata sorok. Tak, kita lama gerak ayah kita. Mati ayah kita, letak atas tu bawa ke kubur, haram. Walaupun dah mati, haram. Sebab apa? Menghina si mayat. Ataupun kita angkat lagu ni, kepala ke belakang, kita angkat lagu ni, ayah kita pikul lagu tu, haram. Sebab menghina si mayat. Okey. Ketika mana kita bawa, wa yakun ra'sul mayit awalan na'sh wa illam yakun lil qiblah. Tidak ada masalah. Oleh hamlil mayit kaifiatan, untuk memikul mayat kita ada 2 cara. Yang pertama tarbi', yang kedua alhamlu bainal amudain. Tarbi' ni kita bawa jenazah itu dengan 4 orang. Mana ni keranda, usul dengan 4 orang. Kalau tak boleh 4 orang, kawan tu berat 6 orang. Kalau tak boleh, cari 8 orang. Jadi ambil setiap bucu tu lah. Tak, 4 orang. Cara yang kedua, dah makruh kalau kita bawa seorang-seorang ataupun 2 orang, seorang belakang, seorang depan, makruh. Tak, kecuali lah kalau orang kecil, budak kecil. Jadi kain kafan pun tak besar ni, kita bawa seorang-seorang, tak ada masalah. Tapi kalau orang besar, makruh seorang ataupun 2 orang, mesti 4 dan ke atas lah. Itu cara tarbiah. Tarbiah ni maknanya seorang kat sini, seorang kat sini, seorang kat sini, seorang kat sini. Ambil wujud. Yang kedua kita panggil alhamlu bainal amudain. Ini lebih syamil. Tak, lagu mana cara dia? Samalah keranda tu. Tak. Kat depan tu seorang je bawa. Gagahlah mana kat depan tu, seorang. Kat belakang 2 orang. Ambil bahagian tepi ni dengan bahagian tepi ni, kanan kiri. Depan tu seorang je. Angkat apa tu? Jenazah tu lah. Okay. Yang ketiga, yusadul masyu ma'a tasyi'il jenazah.
wal qurbu minha, sunat kita berjalan dalam keadaan dekat dengan si mayat. Bawa ke kubur ni. Yang moleknya kita berjalan depan si mayat dan dekat si mayat. Sekira-kira kalau kita pandang belakang nampak si mayat, nampak keranda tu lah. Itu yang paling comel. Yang duduk jauh belakang ataupun depan sangat, tak duduk depan dan dekat dengan si mayat. Kalau kita pandang kita nampak si mayat. Dan percepatkan bawa si mayat. Mana kalau kita bawa kereta cepatkan sikit. Kalau kita bawa mobil pun cepatkan sikit. Kalau kita jalan kaki cepatkan juga. Tapi jangan berlari. Tak, kita jalan biasa, ada waktu kita pun laju sikit. Jalan biasa balik, ada waktu kita laju sikit. Tak, begitu. Makruh bagi perempuan ikut semayang. Duduk rumah je lah. Yang terakhir, wa yusannu sukut halal hamli mutafakkiran fil mauti wa halil mayyit ba'dal mauti. Sunat kita diam ketika mana kita pikul si mayat. Kita fikir tentang apa yang akan berlaku selepas si mati dan ketika kematian itu berlaku. Hadha wal aslu wa qad istahsana ba'dhum al-jahra bil dhikri. Ini asal dia. Asalnya hukum bila kita bawa si mayat kita diam. Duduk di depan. Kita fikir kita mati lagu mana nanti, ditanya dengan amalan tak cukup apa semua, kita fikir perkara yang berkaitan dengan kematian. Tak. Okay, kalau kita duduk pakat bersembang orang zaman ni, mayat duduk belakang, bincang pasal bisnes, atau mengumpat si mayat, atau mungkin mengumpat orang lain, bincang benda tak ada kaitan dengan si mayat. Tak, ketika itu biarlah ada seorang yang memimpin, berzikir dan sebagainya. Daripada duduk sembang saja atau bersembang buat dosa, baik kita bercakap dengan zikir walaupun dengan agak kuat. Tapi asalnya kalau semua pakat diam, diamlah. Semua sama-sama berfikir akan kematian. Ada soalan tak? Kalau kematian di tengah lautan. Nak buat lagu mana? Betul. Jadi kalau mati tengah lautan, kalau kita boleh pergi ke darat, wajib ke darat lah. Okay, kalau tak boleh, tak boleh tu maksudnya bukanlah apa tu mustahil. Boleh tapi lambat. Tu. Boleh tapi lambat, maka masa nak sampai ke darat tu. Mana kalau mayat bersama kita dah busuk dulu. Tak, waktu tu kita ikat si mayat dekat atas satu papan, lepas tu kita letak benda berat di atas dia. Lepas tu letak dekat atas, lepas tu kita campurkan secara perlahan-lahan dalam laut. Lepas tu habis, selesai. Itu. Macam pergi haji dulu kan, tahun. Macam orang pergi haji dulu boleh jadilah. Tapi kalau boleh ke darat, pergi ke darat, tanam di darat. Okay. Macam kita sembahyang, kiri dulu, kanan ke atas. Sunat lagu tu lah. Kalau nak terbalik tak ada masalah. Macam kita sembahyang nak terbalik tak ada masalah. Nak pelik benda orang lah. Ada soalan lain tak? Tak ada. Jadi pakai kod mati. Berat ni. Orang kaya pakai kod nak mati. Ustaz, apa lagi dia pakai gigi palsu atas bawah. Kita boleh cabut. Apa tu? Gigi palsu. Daripada emas ke? Bukan. Biasa boleh cabut tak? Nenek saya dulu biasa guna. Pagi-pagi dia gosok gigi. Duduk tak ada gigi, dia gosok kat luar. Apa nenek? Yang boleh cabut-cabut lah. Kalau kita sebut sebelum ni, kalau anggota badan dia yang terpisah, contohnya rambut, kuku, yang tu pun tak wajib tanam. Makruh kita biarkan di luar. Tapi contohnya kita letak dalam kain kafan, tanam sekali. Mana ketika mandi, gugurlah rambut kawan tu. Tak? Adakah kita wajib ambil letak dalam kain kafan? Tak wajib. Berbeza kalau yang gugur tu benda betul-betul jasad, tu berbadan dia, tangan, kaki, batang apa semua masuk sekali lah, tu wajib. Jangan letak kat luar, masuk sekali, tanam sekali. Tapi kalau kita biar makruh lah. Rambut apa semua
Tak ada masalah. Makruh. Sunatnya masukkan sekali dalam kubur. Ustaz yang mengusung jenazah tadi tu, Ha. kita kubur. Jadi sekarang ni jenazah di depan orang belakang ke orang di depan jenazah atas? Jenazah kat belakang, kita kat depan. Sebab apa? Alasannya ialah kita ni bagi syafi'. Syafi' ni orang yang memberi syafaat. Seolah-olah kita mari kat seorang bos, seorang raja, tak nak minta tolong ampunkan kawan yang berdosa. Jadi kita duduk depan, jangan duduk belakang. Sebab kita nak minta syafaat ni, nak minta keampunan. Faham tak? Contoh kita nak buat orang bersalah, kita nak jamin dia ataupun nak tolong dia. Adakah dia duduk depan? Kita ada depan sebab kita nak tolong dia. Kalau bos tengok dia dulu, marah dulu bos dia tengok kita tak ada nak marah. Boleh dah bincang lepas tu. Jadi biar orang duduk belakang, kita duduk depan, tapi jangan depan sangat. Depan sekira-kira kalau kita pandang belakang nampak semayang, nampak jenazah. Randa je lah. Naik bank ikut belakang ke? Oh, tu tak boleh tak boleh buat ni lah. Kalau boleh depan-depan lah. Sebab dia tengok sampai kan. Sekarang ni orang punya Kalau naik van, bank mayat dulu baru ikut macam Cinuati lah. oh jadi original pula. Kan dia jenazah dulu lepas tu baru orang ikut belakang. Tak, sebaiknya biar kita dulu. Tapi kalau tak boleh, biasa yang boleh je kalau kita bawa. Biasa kalau orang kereta dia pergi dulu lah. Kita follow belakang, tak ada masalah juga. Kalau kita usung lah. Kalau kita usung. Tapi kalau boleh, dalam keadaan kita bawa kereta, bawa motor, kita kat depan, dia kat belakang, lagi cantik. Tapi kita pergi dalam tu, kita berdoa lah. Sebagai seorang syafi' memberi syafaat kepada orang belakang ni. Tak? Begitu. Selesai kat situ insyaAllah. Bulan depan ke, bila saya pergi, saya balik, kita akan sambung lagi. Yang ketiga itu sembahyang ke atas jenazah. Sembahyang tu tanam tu dibincang sedikit hukum takziah. Hukum kita mengucapkan takziah kepada si mayat. Untuk majlis yang tasbih, kafar dan surah Subhanallah wa bihamdika